Percubaan pertama, bahasa Melayu, bahasa ibunda, bahasa bercanda, bahasa berseloka. Percubaan kedua, bahasa Melayu, bahasa perpaduan, ketepikan segala perbezaan. Percubaan ketiga, bahasa Melayu, bahasa Nusantara, mari kita martabatkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati barisan ahli panel yang sentiasa pastinya gigih melontar idea dan sedang hadirin yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Forum 1 Malaysia. Ahli-ahli panel yang dihormati, Alhamdulillah, bersyukur kehadrat ilahi dengan limpah dan kurnia izinnya dapat kita bersua dalam pertandingan Forum Remaja di peringkat Bukit Mertajam pada pagi ini malam yang bening lagi ceria ini. Saya Nurul Azzah binti Ku Abdul Halim akan bersama-sama warga Dewan sekalian akan mempengerusikan Forum Remaja pada hari ini. Sidang hadirin yang dihormati sekalian dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya memperkenalkan kedua-dua ahli panel, izinkan untuk saya terlebih dahulu mengulas tentang mauduk bual bicara forum pada hari ini yang berkisar tema bahasa dan sastra Melayu, iaitu bahasa dan sastra Melayu di persada antarabangsa mampukah menjadi realiti atau sekadar ilusi? Oleh itu, dunia marca pada menyaksikan kesan globalisasi di seluruh dunia dengan mewujudkan fenomena bahasa Inggeris diangkat sebagai bahasa antarabangsa kerana luas penggunaannya di peringkat global, walhal bahasa Melayu mempunyai kekuatan tersendiri untuk dijadikan bahasa antarabangsa. Tak tumbuh tak melata jika tak sungguh kami tak kata. Prospek cerah bahasa Melayu menjadi bahasa antarabangsa turut diakui oleh Datuk Profesor Dr. Hassan Ahmad, iaitu mantan pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, dalam makalahnya yang berjudul Bahasa Melayu Bahasa Antarabangsa. Beliau telah menjelaskan beberapa ciri yang melambangkan bahawa bahasa Melayu adalah bahasa antarabangsa. Antaranya adalah yang pertama, bahasa Melayu mempunyai penutur jati seramai 300 juta orang, dan seterusnya adalah bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa rasmi di beberapa buah negara. Contohnya Malaysia, Indonesia dan Brunei. Dan yang ketiga, status dan pentingnya bahasa Melayu menjadi alat komunikasi merentas sempadan. Dayung sudah berada di tangan, perahu sudah berada di air. Jelaslah bahawa ketiga-tiga kriteria ini mewakili bahasa Melayu. Namun, pelbagai prakasa perlu dilaksanakan demi mencapai matlamat pengantarabangsaan bahasa Melayu. Terlalu asyik saya berbicara tentang masa depan bahasa Melayu sehingga terlupa untuk memperkenalkan kedua-dua ahli panel kita yang segak-segak belaka dan bergaya pada hari ini. Baiklah saudara dan saudari sekalian, ahli dewan yang dirahmati oleh Allah sekalian, sebelum tirai forum dibuka, bagi menelusuri dengan lebih mendalam tentang topik perbincangan kita pada hari ini, molek kiranya kita berkenalan dengan kedua-dua ahli panel kita. Di sebelah kiri saya perkenalkan ahli panel yang pertama, iaitu Saudari Nurul Hafizah binti Muhammad Fazli, yang sangat sega dan murah dengan senyuman. Apa khabar saudari? Selamat datang saudari. Terima kasih kepada saudari pengerusi, iaitu saudari Izzah. Alhamdulillah, kabar baik. Bagaimana pula keadaan saudari Izzah? Alhamdulillah, saya juga berada dalam keadaan sihat walafiat dan cukup bersemangat untuk berbicara tentang bahasa Melayu di persada antarabangsa. Seterusnya, saya perkenalkan ahli panel kedua yang berada di sebelah kanan saya, iaitu saudari Nurul Aifah binti Fazil. Selamat datang saudari. Apa khabar saudari? Alhamdulillah sihat sejahtera saudari pengurusi, datang ke sini dengan semangat yang membara seperti saudari juga. Usai salam perkenalan daripada kedua-dua ahli panel, berbalik kita kepada tajuk forum kita, iaitu Bahasa dan Sastra Melayu di Persada Antarabangsa, mampukah menjadi realiti atau sekadar ilusi? Oleh itu, sidang hadirin yang dihormati, izinkan saya untuk membuka tirai diskusi forum remaja pada hari ini dengan mengajukan soalan yang pertama kepada ahli panel yang pertama, iaitu Saudari Nurul Hafizah, untuk menjelaskan dengan lebih lanjut tentang ciri-ciri keistimewaan bahasa Melayu sehingga diangkat menjadi bahasa antarabangsa. Dipersilakan saudari.
Terlebih dahulu, saya ucapkan terima kasih kepada saudari pengerusi, iaitu saudari Nurul Izzah. Sidang hadirin dan ahli panel yang dihormati, sungguh menarik persoalan yang diajukan oleh saudari pengerusi sebentar tadi tentang keistimewaan bahasa dan juga sastra Melayu. Apakah sebenarnya kekuatan bahasa dan juga sastra Melayu ini sehinggakan kita berani untuk berbicara tentang usaha-usaha dalam memartabatkan bahasa dan sastra orang kita hingga ke persada antarabangsa? Oleh itu, marilah sama-sama kita merungkai apa itu ciri-ciri keistimewaan bahasa Melayu sehingga ia mampu tampak di persada antarabangsa. Saudari pengerusi, ahli panel juga sedang hadirin sekalian, kita tidak bermimpi di siang hari kerana bahasa Melayu sudah sekian lama menjadi bahasa antarabangsa. Bahasa Melayu juga sudah menjadi bahasa lingua franca bagi daerah Kepulauan Melayu atau Nusantara sejak abad ke-7 lagi. Malah bahasa Melayu juga turut menjadi bahasa pentadbiran rasmi bagi Kerajaan Sriwijaya, di mana ianya adalah merupakan sebuah kerajaan Melayu yang besar serta mempunyai jajahan takluk yang sangat luas meliputi Kerajaan Sumatera Jawa, semenanjung Tanah Melayu, Segenting Kra dan juga Sri Lanka. Bahasa Melayu juga mengalami zaman kegemilangannya dan diangkat menjadi salah satu bahasa yang penting pada abad ke-12. Ini pada waktu ketika itu Islam mula bertapak di Kepulauan Melayu. Dan juga penggunaan bahasa Melayu ini semakin semarak dengan kemunculan Kerajaan Melayu Melaka yang terkenal pada waktu ketika itu, sama ada di timur ataupun di barat. Seiring dengan perkembangan bahasa, gigatan sastra juga berkembang pesat, di mana banyak buku terjemahan yang diterbitkan seperti Darul Mazlum serta karya saduran atau tulisan-tulisan asal seperti Sejarah Melayu, Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Melaka, Hikayat Amir Hamzah dan juga Hikayat Bayan Budiman. Antara karya zaman tersebut ialah Sejarah Melayu, yang di mana ia merupakan sastra sejarah yang menggambarkan keagungan Kesultanan Melaka pada waktu ketika itu serta meletakkan bahasa Melayu di mercu yang amat tinggi. Selepas zaman Melaka berlalu, bahasa Melayu turut tersebar luas di seluruh dunia. Buktinya, pada tahun 1521, Pigafetta, yang ini seorang kelasi bangsa Itali, dalam pelayarannya bersama Magellan telah singgah di Pulau Tidor, dan mereka ini menyusun satu daftar kata daripada bahasa yang dituturkan oleh penduduk di pelabuhan tersebut. Dan untuk pengetahuan sidang hadirin sekalian, inilah daftar kata Melayu Eropah yang tertua di dunia. Dan untuk pengetahuan juga, Pulau Tidor ini adalah merupakan satu lokasi yang agak jauh daripada Kepulauan Melayu, dan sekaligus ia membuktikan bahawa sangat luas bahasa Melayu itu mampu disebarkan. Dan sidang hadirin yang dihormati, keindahan bahasa Melayu dan juga nilai estetika sastra Melayu turut menarik minat para orientalis barat. Buktinya, pada zaman Perang Dunia Kedua, bahasa Melayu terus digunakan untuk tujuan rasmi di kelima-lima buah negeri Melayu tidak bersekutu, manakala di negeri Melayu bersekutu, penggunaan bahasa Melayu masih digunakan di beberapa pejabat, antaranya pejabat polis, di mana ia melibatkan pegawai-pegawai serta kaki tangan yang berbilang kaum. Malah, pegawai-pegawai Eropah yang bertugas di tanah Melayu juga dikehendaki untuk mempelajari bahasa Melayu ini, dan mereka ini wajib lulus dalam setiap peperiksaan bahasa Melayu sebelum mereka ini disahkan jawatan mereka sebagai pegawai di tanah Melayu. Dan juga sebahagian daripada mereka ini terus menaruh minat yang mendalam terhadap perkembangan juga kesenian bahasa Melayu ini, sehingga ada yang terkenal sebagai sarjana bahasa Melayu. Dan antara tokoh yang sering kita sebut antaranya adalah J.R. Wilkinson, C.C. Brown, M.E. Maxwell dan juga J. Crawford. Oleh itu, jelaslah di sini bahawa bahasa Melayu mendapat tempat di persada dunia sejak sekian lama. Justeru, mengapakah kita bersifat prejudis terhadap bahasa kita sendiri? Sikap kita ini tidak ubah seperti peribahasa, sudah dapat gading bertuah, tanduk tidak berguna lagi. Fikir-fikirkanlah sidang hadirin sekalian. Jangan kita menang sorak namun kampung kita tergadai. Sebaliknya,
while sama-sama kita mengorak langkah yang proaktif dalam mempertabatkan bahasa Melayu ini di tanah tumpah darah kita dan seterusnya memperkasakannya lagi sehingga di peringkat seantero dunia. Dan sekian sahaja untuk hujah permulaan saya. Saya serahkan semula kepada saudari pengerusi majlis, iaitu saudari Izzah. Dipersilakan. Sidang hadirin, terima kasih saya ucapkan kepada ahli panel yang pertama, Saudari Nurul Hafizah. Benar kata saudari tadi, kita harus berusaha tanpa kenal erti jemu untuk menjadikan bahasa dan sastra Melayu diangkat di persada antarabangsa. Oleh itu, seterusnya saya berhasrat untuk mengemukakan soalan yang kedua kepada Saudari Nurul Aifah selaku panel kedua, memberikan pencerahan tentang badan-badan yang terlibat dengan proses perancangan, pemberkasaan dan perkembangan bahasa Melayu sehingga akhirnya matlamat untuk meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi di persada antarabangsa dapat dicapai. Dipersilakan Saudari Nurul Aifah. Terima kasih saudari pengurusi majlis yang dihormati ahli panel dan sidang hadirin. Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam satu Malaysia. Persoalan daripada saudari pengurusi tentang tangan-tangan kekar yang terlibat dengan proses perancangan, perkembangan dan pemerkasaan bahasa Melayu mengingatkan saya terhadap peranan yang dimainkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka pada mulanya dikenali sebagai Balai Pustaka merupakan badan berkanun kerajaan yang ditubuhkan pada 22 Jun tahun 1956 dengan tujuan mengembangkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. DBP juga diberikan kuasa autonomi untuk menyusun rancangan pembinaan dan perkembangan bahasa dan sastra serta diberikan kuasa untuk menjalankan kegiatan penerbitan dan perniagaan buku yang serupa dengan sektor swasta. Pelbagai aktiviti telah rancak dijalankan oleh DBP untuk mengembangkan lagi potensi bahasa Melayu menjadi alat perhubungan moden yang pada abad ke-21. Pelbagai bentuk program dan aktiviti kebahasaan telah dilaksanakan seperti penerbitan buku ilmiah dan karya sastrawan, kerjasama bahasa Malaysia dan Indonesia serta penerbitan buku kamus yang melibatkan pembentukan kosakata dan istilah baharu dalam perbendaharaan kosakata. Dalam mengukuhkan sinergi bahasa Melayu agar bertapak kukuh di tanah air sendiri sebelum disebarluaskan di peringkat antarabangsa, DBP telah mengadakan kolaboratif dengan agenda kerajaan seperti Jabatan Perkhidmatan Awam dalam melaksanakan kursus kebahasaan untuk para penjawat awam, kerjasama untuk melaksanakan pelbagai program dengan pihak swasta dan syarikat berkaitan kerajaan iaitu GLC juga telah dilaksanakan, khususnya program yang memerlukan dana yang besar yang memerlukan tajaan untuk mengurangkan kos. Dalam memperkembangkan bahasa Melayu di persada antarabangsa, Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu MABM telah ditubuhkan pada bulan Julai 1997 untuk menjalankan aktiviti seperti penyelidikan bersama dengan pelbagai agensi dalam bidang bahasa dan persuratan Melayu di persada dunia. Secara tamsilnya, kerjasama antara DBP dan Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) dengan Universiti Prince of Songkhla di Thailand telah menunjukkan jumlah peningkatan penggunaan bahasa Melayu pelajar di luar negara. Sidang hadirin yang dihormati, demikianlah antara prakasa yang diimplementasikan oleh badan kerajaan yang terlibat secara langsung dalam proses mengembangkan dan mempertabatkan bahasa Melayu. Usaha yang dilakukan secara istiqamah ini menyuluh jalan buat kita menggerakkan usaha keluar dari kepompong dunia sendiri menerobos dunia sejagat yang lebih luas. Sekian, saya kembalikan kepada saudari pengurusi forum. Terima kasih. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Nurul Aifah atas penjelasan yang sangat lebar dan bermakna sebentar tadi berhubung peranan badan yang terlibat dengan proses perancangan, pengembangan dan pemberkasaan bahasa dan sastra Melayu. Baiklah, kita melangkah seterusnya dengan saya ingin mengajukan soalan kepada panel yang pertama, Saudari Nurul Hafizah tentang permasalahan dan kekangan yang terpaksa kita hadapi sehingga merencatkan usaha kita untuk memartabatkan
memerkasakan dan melestarikan bahasa Melayu, seterusnya meletakkannya di persada antarabangsa. Dipersilakan Saudari Nurul Hafizah. Terima kasih kepada saudari pengurusi forum, rakan ahli panel dan juga hadirin yang dihormati sekalian. Bumi mana yang tidak ditimpa hujan, lautan mana yang tidak bergelora. Hidup ini ada pasang surutnya, ada kala kita berada di atas dan ada kala kita berada di bawah. Demikian halnya dengan bahasa dan juga sastra Melayu. Indah dan manis saat mengimbau mekarnya bahasa dan sastra kita. Namun, pahit dan getir juga saat mengenang kuncupnya bahasa dan juga sastra kita di mamah ancaman globalisasi sehingga mengikis jati diri anak bangsa. Isu tentang pendaulatan, pemerkasaan dan juga pelestarian bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan juga bahasa ilmu tidak pernah lekang dalam mewarnai isu-isu semasa. Bahasa Melayu dilihat semakin dipinggirkan dalam mengharungi dunia globalisasi ini. Walaupun kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara tidak dapat disangkan atau dipertikaikan lagi oleh sesiapa sahaja kerana telah termaktub dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Namun dalam dunia realiti abad ke-21 ini, bahasa dan sastra Melayu mengalami berbagai cabaran. Antara cabaran perdana bahasa dan sastra Melayu ialah sikap masyarakat yang memandang rendah terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa kelas kedua sehingga mereka malu untuk berkomunikasi dalam bahasa Melayu. Mereka beranggapan bahawa bahasa Melayu ialah bahasa yang dituturkan oleh masyarakat kelas bawahan, lantas bahasa Inggeris dianggap sebagai bahasa yang menggambarkan keelitan penuturnya. Maka, cabaran utama kita ialah menyuburkan jati diri masyarakat kita, khususnya golongan muda, supaya menyedari fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan dan juga alat komunikasi utama di bumi yang berpetuah ini. Manakala bahasa Inggeris mempunyai fungsinya khusus sebagai bahasa untuk mendapatkan intipati ilmu yang masih belum kita jana dalam masyarakat dan juga tamadun Melayu. Rentetan daripada pengaruh bahasa Inggeris yang mula mendominasikan komunikasi, wujudlah pula isu bahasa rojak. Apabila membicarakan tentang bahasa rojak ini, kita tentulah merujuk pada bahasa yang bercampur aduk yang digunakan dalam tulisan dan juga lisan. Dalam Majlis Perasmian Bulan Bahasa Kebangsaan 2012 pada 11 Oktober, Mantan Timbalan Perdana Menteri iaitu merangkap Menteri Pelajaran Malaysia berkata, penggunaan bahasa rojak akan beransur-ansur menghakis kekuatan sesuatu bahasa. Kenyataan pemimpin nombor 2 negara itu tidak harus kita pandang remeh. Penggunaan bahasa rojak sudah semakin sebati dan menjadi barah, bahkan banggai api di dalam sekam yang membakar sengak sehingga merosakkan kekuatan bahasa Melayu. Menurut Prof. Teo Kiok Siong, iaitu pensyarah di Universiti Malaya, fenomena bahasa rojak diibaratkan seperti sekerat belut, sekerat ular yang semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat Malaysia masa kini, merupakan suatu kes kehilangan bahasa yang berlaku apabila rata-rata masyarakat tidak lagi fasih bertutur dalam bahasa ibunda ataupun bahasa etnik. Dalam pada itu, peranan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu juga turut mengalami turun naik dan juga pasang surutnya seiring dengan pembangunan negara yang menyaksikan Malaysia berubah daripada sebuah negara yang berasaskan pertanian dan pelonggongan berkembang menjadi negara perusahaan dan juga perindustrian. Dunia korporat menyaksikan bahasa Inggeris mendapat tempat yang meluas di firma-firma dan juga syarikat-syarikat besar yang rata-rata menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa perhubungan rasmi syarikat mereka. Hal ini menyebabkan bahasa Inggeris mempunyai nilai komersial yang tinggi sehingga kekuatan dan juga kegusaran timbul apabila anak-anak kita dikatakan tidak dapat menguasai bahasa Inggeris kerana konyolnya sistem pendidikan kebangsaan yang meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama di sekolah membantutkan usaha untuk mempelajari bahasa Inggeris dengan berkesan. Rentetan daripada itu,
tanpa menimbang taraf usaha pemimpin terdahulu yang mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu melalui Laporan Razak pada tahun 1556, Laporan Rahmat Talib pada 1960 yang membawa kepada tergubarnya Akta Pendidikan Kebangsaan pada tahun 1961 yang dipertegur melalui Akta Pendidikan 1996. Atas desakan pihak tertentu, fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dikecilkan dengan dasar pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris atau dikenali dengan konsep PPSMI. Dasar ini dimulakan pada tahun 2003 dan berakhir pada tahun 2014 setelah kerajaan menerima laporan daripada kajian 53 pakar bahasa yang merumuskan dasar kontroversi tersebut menimbulkan kerugian berganda kepada murid, terutamanya kepada 75% murid yang tergolong dalam kategori pencapaian sederhana dan juga lemah dalam 3 mata pelajaran terbabit, iaitu bahasa Inggeris, sains dan juga matematik. Dalam arti kata lain, PPSMI tidak membantu murid untuk menguasai bahasa Inggeris. Sebaliknya, turut menjejaskan penguasaan mereka dan juga menjejaskan penguasaan bahasa Melayu murid-murid di sekolah. Lalu, dasar tersebut digantikan dengan dasar MBMMBI. Jelaslah pada hari ini, bahasa Melayu menghadapi pelbagai cabaran untuk mengekalkan fungsinya sebagai bahasa rasmi negara, bahasa perpaduan dan juga bahasa ilmu. Selain itu, bahasa Melayu juga menerima ancaman globalisasi sehingga wujudnya fenomena bahasa rojak dan juga pencemaran bahasa. Setakat ini sahaja sidang hadirin. Saya serahkan semula kepada saudari pengerusi forum iaitu saudari Izzah. Persilakan. Terima kasih kepada Nurul Hafizah selaku ahli panel pertama, saudari yang telah mengupas tentang cabaran-cabaran yang dihadapi oleh bahasa Melayu sama ada dalam penggunaannya secara rasmi atau penggunaan dalam perhubungan sosial. Oleh itu, menyentuh tentang peranan pihak lain, bolehkah ahli panel yang kedua, saudari Nurul Aifah, menjelaskan dengan lebih terperinci dan memberikan pandangan saudari tentang peranan yang dimainkan oleh pihak lain, iaitu seperti pihak pertubuhan bukan kerajaan, media dan badan korporat untuk melaksanakan program-program bahasa dan sastra sama ada di dalam atau di luar negara. Dipersilakan saudari Nurul Aifah. Terima kasih saudari pengerusi forum, saudari Izzah, membicarakan tentang peranan pertubuhan bukan kerajaan atau NGO, badan korporat dan media dalam memperkasa bahasa dan sastera Melayu. Saya tertarik dengan kerjasama yang turut diberikan oleh badan bukan kerajaan iaitu GAPENA atau Gabungan Penulisan Nasional GAPENA yang ditubuhkan pada 23 Oktober 1970. Hakikatnya, peranan Gabungan Penulis Nasional atau GAPENA dalam membangunkan bahasa dan kesusasteraan Melayu di negara kita tidak boleh dipandang remeh. GAPENA telah berjaya menggabungkan semua penulis tanah air untuk berkarya, melaksanakan pelbagai pertandingan, sayembara, seminar, wacana ilmu, diskusi dari semasa ke semasa untuk mencari formula terbaik, mengembangkan bahasa dan sastera Melayu baik di dalam negara maupun di luar negara. GAPENA juga bekerjasama erat untuk menerbitkan Kamus Agung Penulis Tersohor dan Sastrawan Negara seperti Abdullah Hussein, Shahnun Ahmad, Uthman Awang, Kemala, Arinawati, Samad Said dan lain-lain. Apa yang lebih menarik, badan korporat dan pihak swasta turut juga memainkan peranan dalam memperkembangkan bahasa dan sastera Melayu. Contohnya, GAPENA telah menjalinkan kerjasama erat dengan syarikat ESO untuk menajah hadiah sastera GAPENA ESO selama 20 tahun. Manakala Bank Bumiputra Commerce juga pernah memberikan tajaan selama 4 tahun. Saudari pengerusi dan ahli panel, dalam pada itu
Pengembangan bahasa Melayu dalam sektor swasta juga telah dilaksanakan melalui Gerakan Bahasa Kebangsaan Sektor Swasta pada tahun 1996. Antara program yang dilaksanakan ialah kempen penggunaan bahasa kebangsaan, pemantauan penggunaan bahasa kebangsaan dalam sektor swasta, khidmat nasihat bahasa, khidmat pengeditan dan penterjemahan, dokumen perniagaan dan bahasa juga penganjuran kursus bahasa. Saya berpendapat, sejak digerakkan pada tahun 1996, secara beransur-ansur telah tampak kepekaan pihak swasta tertentu untuk ikut serta melaksanakan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Sebagai contoh, Persatuan Linguistik Malaysia dan beberapa badan bukan kerajaan yang lain telah berhasil memperteguh ciri-ciri bahasa lisan formal bagi bahasa Melayu, terutama apabila penggunaannya di stesen televisyen Malaysia Berhad atau TV3 membentuk citra istimewa bagi bahasa Melayu lisan rasmi. Bukan begitu, saudari pengerusi majlis? Ya, saya sependapat dengan ahli panel yang kedua. Bagaimana pula dengan ahli panel yang pertama? Bagaimana pandangan saudari Nurul Hafizah? Saya bersetuju dengan pandangan yang dilontarkan oleh ahli panel kita yang kedua, iaitu Datuk Aifah, di mana pada hari ini penggunaan bahasa Melayu di media massa, terutamanya media cetak dan juga media elektronik, sangat mementingkan aspek kebakuan, tak kira sama ada dari aspek sebutan dan juga tata bahasa. Terima kasih kepada saudari Hafizah atas pandangan saudari sebentar tadi. Baiklah, seterusnya sebagai penghujung bicara, saya mohon kepada kedua-dua ahli panel untuk membuat rumusan dan kesimpulan tentang topik perbincangan kita pada hari ini. Dipersilakan, dimulakan dengan ahli panel yang pertama, saudari Nurul Hafizah. Saudari pengerusi, sahabat panel juga sidang hadirin sekalian, akhir kalam daripada saya, bahasa jiwa bangsa, rosak bahasa, rosaklah bangsa. Sebagai generasi pewaris kepimpinan bangsa, ayuh marilah sama-sama kita melestarikan perjuangan dalam memartabatkan bahasa ke tatanya. Akhir kalam daripada saya, hasrat mengantarabangsakan bahasa Melayu bukanlah angan-angan mak jenin atau impian di awan-awangan. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, itizam padu dan komitmen jitu semua pihak, kerajaan, rakyat termasuk generasi muda. Walaupun masih setahun jagung, darah setampuk pina, mari kita usahakan yang terbaik buat bahasa dan bangsa kita. Jutaan terima kasih kepada sahabat-sahabat ahli panel yang sentiasa bersemangat dan beriltizam. Demikian tadi rumusan bual bicara daripada kedua-dua ahli panel kita tentang pengantarabangsaan bahasa Melayu menjadi realiti atau sekadar ilusi. Tuntasnya, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Kata sepakat yang dicapai dengan usaha tanpa kenal erti jemu, kerana kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Maka hasrat menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa menjadi realiti. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi hadir untuk membicarakan isu pengantarbangsaan bahasa Melayu. Semoga forum ini menjadi wadah kepada masyarakat untuk sentiasa cakna tentang isu-isu bahasa di persada, untuk meletakkan bahasa Melayu di persada antarabangsa. Harapan saya forum ini juga mampu memberikan informasi tambahan dan bermanfaat buat semua hadirin yang dihormati. Sidang hadirin yang dikasihi sekalian, kalau berkayuh dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai kepada penghujung bicara. Entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai, terimalah salam, salam bersantun, salam yang minta maaf, salam yang minta ampun. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi jutaan terima kasih dan penghargaan kepada semua yang hadir, yang sudi hadir menyaksikan pertandingan Forum Remaja pada hari ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini dengan mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.